Hai, bertemu lagi kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayang semuanya untuk murid cikgu yang berada di luar sana. Apa khabar kamu semua? Cikgu mendoakan agar kamu beroleh kesejahteraan dan kesihatan yang baik. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu Bahasa Melayu tahun 4. Sebelum itu, silalah seperti biasa, silalah ambil buku teks Bahasa Melayu tahun 4 dan buka pada muka surat 174. Baiklah, apa yang terkandung dalam muka surat 174? Mari bersama cikgu kita belajar bersama-sama pada hari ini. Pada hari ini Bahasa Melayu tahun 4 dalam muka surat 174 kita akan beraktiviti dengan kemahiran mendengar dan bertutur dengan tajuk tanggungjawab digalas. Baiklah, aktiviti kita pada hari ini adalah bercerita tentang gambar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu ulang lagi sekali. Aktiviti kita pada hari ini adalah bercerita tentang gambar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, sebelum kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, ingin cikgu memberitahu kepada kamu bahawa gambar yang telah pun diberikan kepada kita ini ada 4 siri, iaitu gambar 1, gambar 2, kemudian gambar 3 dan gambar 4. Nah, keempat-empat gambar itu akan kita ceritakan apakah yang patut dilakukan, yang patut kita ucapkan melalui gambar-gambar tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, bersama-sama cikgu, kita lihat dan kita akan bercerita dan menyebut tentang cerita yang bakal kita olah berdasarkan gambar yang diberikan kepada kita mengikut intonasi yang betul. Baiklah, bersama-sama cikgu. Tanggungjawab digalas. Aktiviti kita pada hari ini, kata cikgu, ialah mendengar dan bertutur dengan tajuk Hulur Bantuan Santuni Jiran. Zara telah menawarkan bantuan kepada jirannya, Puan Salma, yang kurang sihat. Dia membantu Puan Salma membeli ubat batuk. Kita diberikan dengan gambar yang pertama dan perkataan yang diberikan kepada kita ialah sakit wang. Dan kita juga telah pun diberikan beberapa patah perkataan supaya menjadi satu perenggan untuk menunjukkan gambar yang terdapat pada nombor 1 di sini. Baiklah, kita baca apakah ayat yang diberikan kepada kita. Pada suatu hari, Zara menziarahi jirannya yang sakit. Jirannya bernama Puan Salma. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Beliau meminta Zara membelikan ubat untuknya. Adakah kamu nampak perkataan sakit? Zara menziarahi jirannya yang sakit. Kemudian perkataan wang. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Yang mana kedua-dua patah perkataan itu telah pun diguna pakai dalam membina ayat. Kemudian ayat itu disenambungkan dengan ayat yang lain menjadi satu perenggan yang menarik untuk menggambarkan gambar yang pertama.
tamat. Baiklah, kita baca lagi semula. Pada suatu hari, Zara mengziarahi jirannya yang sakit. Jirannya bernama Puan Salma. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Beliau meminta Zara membelikan ubat untuknya. Itu adalah ayat demi ayat yang menggambarkan gambar nombor 1. Manakala kita berpindah pula ke gambar nombor 2. Gambar nombor 2, kita diberikan dengan perkataan ubat, membayar. Yang mana kita nampak Zara membeli dan membayar ubat di kaunter sebuah farmasi. Zara ditemani oleh ibunya. Manakala gambar ketiga, kita diberikan dengan perkataan terima kasih, memulangkan, yang mana gambar menunjukkan Zara memulangkan baki wang dan ubat yang telah pun dibelikannya di farmasi kepada Puan Salma. Serta gambar yang keempat, kita ada perkataan memuji dan jujur, yang mana Ibu Zara begitu bangga terhadap Zara dan Ibu Zara memujinya kerana mempunyai sikap yang jujur. Tetapi kita belum lagi diberikan dengan ayat demi ayat bagi menggambarkan gambar nombor 2, gambar nombor 3 dan gambar nombor 4. Baiklah, tanpa membuang masa, sebab cikgu tak mau menyusahkan kamu, cikgu bantu kamu untuk bercerita tentang gambar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mari bersama-sama cikgu kita lihat, kita baca bersama-sama ayat demi ayat yang cikgu bina untuk kamu semua. Baiklah, kata cikgu, kita perhatikan lagi gambar nombor pertama. Ada perkataan ubat, ada perkataan membayar. Nampaknya Zara telah pun memberikan wang kepada peniaga di sebuah farmasi dan ditemani oleh ibunya. Baiklah, kita tengok bagaimanakah pula ayat menggambarkan gambar nombor 2. Baiklah, pada gambar nombor 2, terus cikgu bacakan untuk kamu dan kita sama-sama baca sebab kamu sudah pun nampak pada paparan yang telah pun ditunjukkan kepada kamu. Ayatnya berbunyi bagi menggambarkan ayat demi ayat pada gambar yang kedua. Zara ditemani oleh ibunya pergi ke sebuah farmasi ubat. Tujuan Zara ke farmasi ubat tersebut untuk membeli ubat bagi merawat sakit Puan Salma. Setelah ubat diberikan oleh pembantu farmasi tersebut, Zara membayar harga ubat tersebut. Baiklah, kita ada perkataan ubat. Kemudian ubat lagi, kemudian ubat dan perkataan ubat lagi. Di mana perkataan ubat itu ada berapa kali? 1, 2, 3, 4 dan 5 kali. Manakala kita ada perkataan membayar. Yang mana perkataan tersebut ada pada gambar nombor 2 iaitu ubat dan membayar. Kita baca lagi sekali ayat demi ayat bagi menggambarkan gambar nombor 2. Zara ditemani oleh ibunya untuk pergi ke sebuah farmasi ubat. Tujuan Zara ke farmasi ubat tersebut untuk membeli ubat bagi merawat sakit Puan Salma. Setelah ubat diberikan kepada pembantu farmasi tersebut, Zara membayar harga ubat itu. Itu adalah situasi menggambarkan gambar nombor 2. Baiklah, kita tengok lagi. Gambar nombor 3, ada perkataan terima kasih dan memulangkan. Yang mana kita nampak Zara memberikan ubat serta baki wang kepada Puan Salma.
Marilah bersama-sama cikgu, kita baca ayat yang telah cikgu bina untuk kamu semua. Gambar nombor 3. Zahra terus memberikan ubat tersebut kepada Puan Salma. Puan Salma berasa gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Zahra. Zahra juga memulangkan baki wang dari belian ubat tersebut kepada Puan Salma. Nah, itu adalah ayat demi ayat yang menggambarkan gambar nombor 3. Kita baca lagi sekali. Zahra terus memberikan ubat tersebut kepada Puan Salma. Puan Salma merasa gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Zahra. Zahra juga memulangkan baki wang dari belian ubat tersebut kepada Puan Salma. Itu adalah ayat yang menggambarkan gambar nombor 3. Baiklah, kita tengok lagi apakah yang berlaku pada gambar yang keempat. Ada perkataan memuji, jujur, yang mana Ibu Zahra memeluk Zahra kerana beliau bangga dengan sikap jujur Zahra. Baiklah, kita lihat ayat demi ayat yang cikgu bina untuk kamu di luar sana. Bagaimanakah bunyi ayat menggambarkan gambar nombor 4 tersebut? Ibu Zahra amat gembira akan sikap jujur Zahra. Ibunya memuji akan sikap baik hati dan jujur Zahra tersebut. Sikap yang jujur akan membawa kebahagiaan dalam diri kita. Nah, itu adalah ayat yang menggambarkan gambar nombor 4. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu pada hari ini, kita baca dan tengok semula hulur bantuan santuni jiran berdasarkan gambar yang diberikan kepada kita. Gambar pertama. Pada suatu hari, Zahra menziarahi jirannya yang sakit. Jirannya bernama Puan Salma. Puan Salma memberikan wang kepada Zahra. Beliau meminta Zahra membelikan ubat untuknya. Baiklah, itu adalah ayat yang dibekalkan kepada kita. Maka pada gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat, cikgu bantu kamu semua. Okey, baiklah, kita baca semula. Gambar menunjukkan gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Zahra ditemani oleh ibunya pergi ke sebuah farmasi ubat. Tujuan Zahra ke farmasi ubat tersebut untuk membeli ubat bagi merawat sakit Puan Salma. Setelah ubat diberikan oleh pembantu farmasi tersebut, Zahra membayar harga ubat itu. Zahra terus memberikan ubat tersebut kepada Puan Salma. Puan Salma berasa gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Zahra. Zahra juga memulangkan baki wang dari belian ubat tersebut kepada Puan Salma. Ibu Zahra amat gembira akan sikap jujur Zahra. Ibunya memuji akan sikap baik hati dan jujur Zahra tersebut. Sikap yang jujur akan membawa kebahagiaan dalam diri kita. Baiklah, itu adalah ayat yang menggambarkan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Maka, setelah cikgu memberikan contoh-contoh ayat berdasarkan gambar tersebut, maka besar harapan cikgu dapatlah kamu semua membina ayat kamu sendiri berdasarkan gambar yang diberikan. Tetapi, jika kamu ingin menyalin sahaja ayat cikgu, tidak mengapa. Silalah salin, tetapi dengan syarat. Tulislah dengan tulisan yang kemas dan jangan lupa titik noktah di hujung ayat. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Harapan cikgu, belajarlah rajin-rajin dan bersungguh-sungguh kerana orang yang rajin pasti akan berjaya. Assalamualaikum, salam sayang, jaga kesihatan dan jaga permakanan sentiasa.